Bismillahirrahmanirrahim. Recording Alhamdulillahi in rabbil progress. alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Terima kasih kepada Global Ihsan dan moderator acara kita pada malam ini. Alhamdulillah hari ini Jumaat 20 Disember 2024 bersama dengan 18 hari bulan Jumadal Akhirah 1446 kita teruskan bicara kita, pengajian kita dalam kitab Rukun Iman. Di mana kitab Rukun Iman ini sebuah kitab yang ringkas yang membicarakan tentang rukun-rukun iman yang wajib, yang patut kita semua belajar dan kita ketahui untuk memperbetulkan keyakinan kita, memantapkan kepahaman kita tentang Allah, tentang Rasul dan semua rukun-rukun iman yang lain yang telah kita belajar biiznillahi azza wa jalla. Jadi alhamdulillah bagi pelajar yang ada kitab rukun iman kita ni seperti buku yang ada di belakang anda tu, sambungnya kita malam ni di muka surat 89. Muka surat 89 iaitulah bilangan Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam, bilangan Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam yang menjadi kewajipan ke atas kita untuk mengenali mereka secara ijmali dan juga secara tafsili bagi beberapa orang Nabi yang Allah Ta'ala sebut nama mereka dalam Al-Quran. Jadi Alhamdulillah. Tengok kitab kita yang ada kitab. Bilangan Nabi dan Rasul serta yang terafdal, makna Nabi yang paling utama. Kalau kita bahasakan ini paling kanan, yang paling mulia, yang semua Nabi itu mulia, tapi afdal, yang terbaik di kalangan mereka. Siapa? Jadi telah sabit bahawa bilangan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam lebih dari 300 orang. Jadi bilangan Nabi 300 orang. Ada dalam hadis. Hadis itu kemudian bilangan Nabi. Bilangan Nabi berapa orang? Jadi kita kata bilangan Nabi ni agak panjang sedikit perbahasan dia. Panjang sikit perbincangan dia nak bandingkan bilangan Rasul. Kenapa? Sebab dalil dia, masalah dalil tu, penerimaan dalil. Orang terima dalil bahawa Nabi ni bilangan dia sekian, maka dia menetapkan. Jadi bilangan Nabi yang tidak yang kata hadis itu tak kuat, jadi mereka tak ambil. Nah, jadi kita nak tengok dua-dua kumpulan malam ni. Kumpulan yang menerima bilangannya, ada kumpulan yang dikata tak tahu berapa bilangan, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itu pun tidak jadi masalah. Nah, cuma yang pentingnya yang kita belajar dalam ilmu akidah ini iaitulah yang bilangan yang ada dalam Al-Quran. Nah, Rasul dan Nabi alaihissalatu wassalam yang ada dalam Quran seramai 25 orang. 25 orang. Itu yang kita hafal. Bukan mana 25 itu saja. Nah, jadi kita jangan anggap bahawa 25 je. Lain tak. Bukan itu sahaja. Itu di antaranya. Kita kena ingat. Itu di antaranya. Jadi bilangan Nabi dan Rasul ini menjadi perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah. Nah, maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran beberapa ayat yang kita dah baca sebelum pada ni. Setiap umat ada Rasul. Setiap umat ada Rasul. Dan Allah Ta'ala nyatakan Rasul itu mutatabi'un, silih berganti. Macam mata rantai, bersambung. Mana Rasul ni pergi, wafat, datang yang lain pula. Jadi maknanya tak ada umat yang tidak datang Rasul. Sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun, tu untuk tanda lah. Malam ni anak syarah sikit tajuk ni. Kerana perbincangan dia perlu kita detailkan sikit. Lebih-lebih lagi sebab anak-anak kita,
cucu kita, kita sendiri duk hafal daripada pasti lagi. Daripada prasekolah lagi. Bilangan Rasul, bilangan Nabi, berapa orang, ulul azmi, berapa orang. Jadi supaya malam ni kita cuba mengorek di mana kesandarannya. Ambil mana maklumat yang mengatakan bahawa bilangan Nabi sekian, bilangan Rasul sekian. Jadi ini penting supaya itulah kita kata kita nak berakidah ni berdasarkan kepada Quran dengan Sunnah dan huraian para ulama yang terdahulu dan kemudian. Jadi kita biarlah kita ada sandaran, biarlah kita punya maklumat kita ada fakta kan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya dalam perbincangan kita ini biiznillahi azza wa jalla. Baik. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 44 Allah Taala sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma arsalna rusulana tatra. Kami utuskan rasul-rasul kami itu tatra, maknanya sambung menyambung. Kullama jaa ummatan rasuluha kazzabu. Setiap umat yang datang rasul dia, mereka mendustakan. Maknanya susahnya rasul ni. Susahnya rasul. Sebab itulah ada setengah orang dia buat soal selidik. Mana berat dakwah kita lah ni dengan dakwah rasul dulu? Kita nak kata apa? Ada kata berat hal dulu. Ada kata berat hal lah ni. Kita kata dua-dua tu berat mengikut tahap masing-masing. Nabi dengan penentangan yang begitu dahsyat, berat daripada apa yang kita terima, yang kita tak banyak penentangan. Cuma ramai orang yang tak terima kita, ya gitu sajalah. Tengok ayat. Fa'atba'na ba'dahum ba'da wa ja'alnahum ahaditha fa bu'dan liqaumin la yu'minun. Jadi Allah naknya, Allah kata apa? Rusulana tatra. Sambung menyambung. Allahu Akbar. Ha. Maka dalam Al-Quran, qad sammallahu ta'ala min ulaika rusul man sama. Allah Ta'ala telah namakan rasul-rasul itu beberapa orang yang telah dinamakan. Wa akhbara biqasas ba'dihim. Dan Allah Ta'ala cerita sebahagian daripada Nabi, cerita dia ada detail, ada separuh detail, ada yang Tuhan sebut sekali lalu gitu je. Jadi ada belaka. Maka tak sama setiap Nabi. Ha. Dalam surah An-Nisa yang kita baca itu, Allah Ta'ala sebut beberapa nama. Jadi insya-Allah malam ni saya akan bagi syair tip bagaimana nak hafal nama Nabi. Siapa dia boleh hafal ni, kira dia hebat lah. Dah, nak bagi hadiah pun duduk jauh. Kalau duduk depan-depan ni kita hafal, kita bagi hadiah je. Tak tahulah kalau gelakar boleh bagi hadiah. Buatlah teka-teki sikit. Nah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Rasul-Rasul ada dalam disebut oleh Allah SWT dan ada yang tidak disebut nama mereka, maka timbullah soalan. Apa dia soalan? Berapakah bilangan mereka? Jadi berapa bilangan mereka setiap apa ni perbincangan itu mengikut hadis yang ada. Jadi ada hadis, ada. Ada ulama kata hadis ni sahih, maka dia terimalah. Dia kata qad ikhtalafa ahlul ilmi fi adadil anbiya'i wal mursalin. Para ulama telah berbeza pandangan tentang bilangan nabi dan bilangan rasul. Wa dzalika bihasabi ma thabata indahum minal ahadis. Berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang ada, orang ni terima riwayat ini dengan jalur-jalur sanad dia, maka dia pun sebut bilangan. Jadi hadis yang ada ni famimman hassanaha. Ada ulama kata hadis itu hasan, boleh terima. Au sahaha, ataupun dia kata hadis ini sahih pada penilaian dia, maka dia terima. Wa man dha'afaha, siapa dia kata hadis itu dhaif, faqad qala bi anna al-adad la yu'raf. Dia kata bilangan sebenar tak tahu. Illa bil wahyi, kecuali melalui wahyu. Allah Taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa bilangan. Fa yutawaqqafu fi isbatil adadi, maka mereka tawakuf. Tawakuf maknanya tak berani nak kata berapa bilangan. Jadi berapa bilangan. Baik. Itu sedikit mukaddimah supaya para jemaah boleh tengok, boleh teliti
perbincangan kita ini insya Allah. Tengok kita. Eh, jadi dalam buku kita kata tadi telah sabit bahawa Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam itu lebih dari 300 orang. Plus. Plus itu berapa? Ada kata belah-belas, ada kata 313, ada riwayat kata 315. Nah, kerana sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang bilangan rasul-rasul, Nabi kata apa? Salasumi'atin wa khamsata asyara jamman ghafiran. Maksudnya 315 orang yang ramai. Adalah hadis Imam riwayat Imam Ahmad ni. Nabi kata bilangan Rasul ada berapa? 315 orang. Jamman ghafiran. Jamman ghafiran. Bilangan yang ramai. Itu ada Rasul. Ada disebut tentang Rasul 313. 315. Jadi hak ni. Ada riwayat lain, riwayat daripada Abi Dzar, riwayat Muhammad kata bid'ah asyara. Salasumi'ah wa bid'ata asyara. 300 dan belas-belas. Zaman ghafiran, bilangan yang ramai. Jadi hadis ini, hadis Imam Ahmad ni lah. Ada ulama kata sah, ada ulama kata lemah. Satu lagi hadis, hadis Abi Dzar, qultu ya Rasulullah kam wafa adadil anbiya. Berapa kau sebenarnya bilangan nabi-nabi? Qala mi'atu alf, 100,000, wa arba'atu wa ishruna alfan, 24. Maknanya 124,000. Rasul 315. Zaman ghafiran. Jadi hadis ini dibincang oleh para ulama tentang kesahihan tak sahih. Jadi ada ulama kata tak sahih. Kalau sahih salah masalah. Tentang 124,000 tu ada kata tak sahih. Baiklah, kita tengok riwayat-riwayat telah dibahaskan oleh ulama. Sekarang ni kita tengok kitab kita dulu. Takut tak habis kitab. Bilangan Nabi pula, alaihi wassalatu wassalam, bilangan Nabi lebih ramai daripada yang tersebut. 313, 311 tadi, Rasul. Dalam siri yang lepas, kita sudah bahas, sudah bincang tentang apa beza di antara Nabi dengan Rasul. Ingat lagi kan? Mana Rasul ni orang yang dapat kitab sendiri dan dia berdepan dengan kaum dia. Cabaran kuat. Ada penabi, mereka hanya ikut Nabi sebelum dia aja. Tapi dia juga berdakwah. Maknanya darajat Rasul lebih tinggi daripada darajat Nabi. Jadi bilangan Nabi lebih ramai daripada yang tersebut, lebih ramai daripada yang tersebut, daripada bilangan Rasul. Sebahagian daripada mereka Allah Taala telah sebutkan kisahnya kepada kita dalam kitab Al-Quran. Jadi ada Nabi disebut nama mereka dalam Quran. Ada Nabi yang disebut nama mereka dalam Al-Quran. Uh, Sebahagian yang lain pula tidak disebut kisahnya pada. Langsung tak ada nama. Yang ada berapa orang je? 25 orang. Nanti kita bahas tengok nanti. InsyaAllah. Allah Ta'ala telah menyebut dalam kitabnya seramai 25 orang Nabi dan Rasul. Kita duk hafal itulah. Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai ke akhir tu. Firmanullah Ta'ala. Wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu. Wa rusulan lam naqsushum alaik. Maksudnya, dan kami telah mengutuskan beberapa orang Rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini. Maknanya ada dah aku cerita kepada kamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bilangan Rasul. Sudah dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasul-Rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu. Jadi ada juga Rasul hak Nabi Allah Ta'ala tak sebut langsung. Langsung tidak ada. Kalau ada pun cerita dia mungkin dalam cerita-cerita lain. Dalam hadis ke, ataupun dalam kisah-kisah sejarah, Al-Bidayah wa Nihayah contohnya. InsyaAllah kita cuba cari korek beberapa nama yang masyhur. Adakah dia Nabi atau tidak Nabi? Baik. Ayat ini dalam surah An-Nisa. Untuk bilangan Nabi.
bilangan Rasul. Yang ada dalam Quran berapa orang? 25 orang. Macam mana kita nak hafal? Para jemaah sekalian, tanda. Eh, yang kita nak hafal di sini, dalam ayat yang ada kitab Quran di tangan tu, cuba buka surah Al-An'am. Surah ni baru ya saya hajar baca di masjid kita ni. Dalam kuliah subuh kita, ayat ni baru ya kita lalu. Sekarang ni sudah ayat 100 lebih. Ayat 83 sehingga ayat 86. Ada berapa orang? Ada 18 orang Nabi. Coba tengok kitab. Dalam kitab kita ni ada. Ayat ni, Allah Ta'ala sebut kepada kita 18 orang Nabi. Saya baca, tuan-tuan hitung dah. 1, 2, 3. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Ayat 83, berapa nama ada? Berapa nama ada? Dan itulah hujah bukti kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk mengalahkan kaumnya. Tandalah. Satu, Ibrahim dulu. Letak nombor dah. Satu, Ibrahim. Ayat 84. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami tinggikan narfa'u darajat, sudah tu. Dan kami telah tulis itu. Dan kami telah kurniakan kepada Nabi Ibrahim anaknya Ishak. Sambung. Tadi Ibrahim 1, Ishak 2, dari isterinya Sarah, dan cucunya Yakub 3. Tiap-tiap daripada mereka kami telah kurniakan petunjuk, dan juga Nabi Nuh 4, Nuh telah kami berikan petunjuk dahulu sebelum ini. Jadi Nabi Nuh dulu. Dan dari keturunan Nabi Ibrahim itu ialah Nabi-Nabi. Daud 5, Sulaiman 6, Ayub 7, Yusuf 8, Musa 9, dan Harun 10. Jadi dalam ayat sampai ayat 84, kita dah ada 10 orang ada Nabi. Kemudian sambung lagi. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Dan Zakaria 11, Yahya 12, Isa 13, dan Ilyas 14. Jadi Ilyas ada 14 di sini kan. Wa Ismail 14. Wa Ismailah 15, wal Yasa'a 16, wa Yunusa 17, wa Luta 18. Jadi ada 18 orang Nabi dalam ayat ini saja. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Jadi ayat ini alhamdulillah para pelajar sekalian, kita sudah ada 18 orang Nabi. Dalam ayat ini saja sudah ada 18 orang Nabi. Jadi berapa orang lagi Nabi yang tak sebut? Jadi yang tak sebut laginya ada 18, nak jadi 25, 7 orang lagi. Siapa dia 7 orang? Tanda, Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, Idris, Zulkifli, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7. Dia cukup 25 orang. Jadi ayat ini, ayat pelengkap 25 orang duduk di mana? Tanda. Duduk di surah Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Nuh dah ada dah tadi dalam
Surah ni, Adam. Surah Hud ayat 50, wa ila adin akhahum huda. Surah Hud ayat 61, wa ila samud akhahum salihah. Surah Hud ayat 84, wa ila madyana akhahum syuaibah. Suratul Anbiya 85, wa Ismail wa Idris wa Zulkifli. Jadi di sini ada 7 orang nabi, maka semuanya jadi berapa? 25 orang nabi. Alhamdulillah, para jemaah, para pengkaji mengatakan daripada 25 orang ini, yang nabi dari keturunan Arab ada 4. Wa arba'atun minal Arab. Siapa dia kah yang Arab? Siapakah nabi yang Arab? Hud, Saleh, Shu'aib, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain itu sebahagian besarnya mari daripada Bani Israel. Nah, dia Hud. Nabi Hud duduk di mana? Di Yaman. Yang dikatakan sekarang ni kubur Nabi Hud menjadi tempat pujaan. Orang pakat pergi ramai-ramai. Nah, sah ke tak sah kubur tu wallahu alam. Yang pentingnya jadi satu fenomena. Nabi Saleh duduk mana? Saleh duduk mana? Duduk di Al-Ula. Al-Ula ni dalam negara Arab Saudi, lebih kurang dalam 400 kilometer dari Madinah. Dia panggil, kalau dalam Quran dia panggil Hijr. Walaqad kazzaba ashabul hijri. Al-Hijri itu Al-Ula. Sekarang ni terkenal dengan nama Al-Ula, ataupun dia panggil Madain Saleh. Madain Saleh ni tempat orang kena laknat di situ, tapi sekarang ni dah jadi tempat orang pesta mencari laknat. Nah, ini bahaya. Kemudian Shu'aib. Nabi Shu'aib duduk di mana? Wa ila Madyana akhahum Shu'aibah. Di manakah Madyan? Madyan sekarang duduk di mana? Saya bagi map ni supaya tuan-tuan rasa dekat je Nabi-Nabi tu, bukan jauh. Madian duduk di Jordan. Kalau kita pergi ke Jordan sekarang, 1 hari dah cukup. Jordan ni tak besar sangat pun. Kalau kita nak round pusing, nak tengok tempat-tempat sejarah lah, kita akan pergi ke Madian, kita akan jumpa Nabi Shu'aib. Kemudian kita akan pergi ke dekat dengan Laut Mati sempadan dengan Palestin tu. Dia panggil Qura Sadum, tempat popok LGBT di balik bumi. Kita akan jumpa lah. Baiklah. Jadi 4 orang ni dari kalangan orang yang Arab. Itulah, ada lagi lah beberapa nama yang Allah Ta'ala tak sebut nama dia secara spesifiknya, tapi disebut dalam sunnah Nabi SAW. Di antaranya, siapa dia? Shish. Shish, anak pun Nabi Adam juga. Shish. Kata Ibnu Katsir, wa kana nabiyyan. Shish itu Nabi. Binassil hadis alladhi rawahu Ibnu Hibban fi sahihi an Abi Dzar marfu'an annahu unzila alaihi 50 sahifah. Jadi katanya Syih ni Nabi. Ada 50 lembaran kertas sahifah. Seorang lagi tanda-tanda. Ini tak sebut dalam Quran, ni kita tak sebut dalam 5, tapi seorang lagi yang masyhur juga, nama dia Yusha. Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, dia panggil Fata Musa. Yusha ni lah yang menemani Nabi Musa dalam pengembaraan mencari Khidir. Yusha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita selalu bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya." Telah berperang seorang nabi daripada nabi-nabi. Jadi siapa dia? Yusha ni lah. Maksudnya nabi tu Yusha bin Nun alaihi salam. Jadi Yusha ni dia dia punya mazhab, dia boleh berperang setakat petang je. Kalau petang dah maghrib tak boleh, kena berhenti. Tapi oleh kerana Yusha ni, waktu tu mereka dah nak menang dah. Nak menang dah dengan puak-puak penentang Islam ni, nak menang. Jadi kalau dah maghrib, kita kena berhenti. Bila berhenti, nak mula balik esok belum tentu. Sekarang ni, keadaan musuh sangat kritikal, gawat, mana kita boleh hentam mereka sekarang. Maka Yusha berdoa pada Allah SWT, minta Allah Ta'ala tahan matahari sekejap. Jangan gerak. Sampai aku sesak, maghrib. Hadis ni dalam Muslim, Nabi sebut, faqala lisyams, matahari, anti ma'muratun wa ana ma'mur.
Mau berjalan dengan perintah Allah, aku juga berjalan berjihad juga dengan perintah Allah. Allahumma habisha alayya syai'an. Ya Allah, tahan matahari sekejap. Aku nak selesai dengan puak-puak musuh Islam dulu. Bila tamat nanti, maghrib lah. Jatuhlah matahari. Allahu Akbar. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ha, inna syamsa lam tuhbas. Matahari tak pernah berhenti illa li Yusha, kecuali pada Yusha bin Nun layali yasara ila Baitul Maqdis, pada malam dia nak masuk Baitul Maqdis. Nah, jadi ini di antara kelebihan mukjizat dia. Kalau ada lagi orang mengaku sekarang ni, Tok Wali ke, Tok apalah, saya tak sebut nama jawatan lah, payah kan. Nah, jadi Tok yang ada ni, kalau dia mengaku lagi, dia boleh tahan matahari lah, dia boleh apa-apa, kita kata itu barang kelentong ya. Ya, jadi Nabi perakui benda ni berlaku pada Yusha bin Nun. Kemudian ulama berbeza pandangan tentang tiga orang. Tiga orang yang nama dia ada dalam Quran. Ada dia Nabi atau tidak? Nah, iaitulah Zulkarnain, Tuba' Raja Yaman tu, dan Khidir. Nah, jadi di sini uh, khilaf ulama. Nah, khilaf ulama tentang Zulkarnain, adakah dia Nabi? Demikian juga Tuba', adakah dia Nabi? Kata di para ulama, wal aula an yutawaqqaf. Baiknya kita kata, kita kalau tak ada nas yang jelas, tak payahlah kita putuskan dia Nabi atau tidak. Kita kata wallahu alam. Hmm. Sebab ada hadis dalam Al-Hakim. Nabi kata ma'adri atuba' nabiyan am kana am la. Aku tak tahu tuba' tu nabi ke tidak. Wa ma'adri izan al-qarnain anabiyan kana am la. Jadi aku tak tahu nabi sebab tak dapat wahyu. Maka di sini kata di para ulama, hadis ini rawahul Hakim. Tapi panjanglah perbahasan dia. Kita pun tak nak bahas panjang. Cuma itu yang dibahaskan oleh ulama ketika membincangkan tentang adadul anbiya, bilangan para nabi. Wa ammal Khadir, Khadir, ada kata Nabi Khidir, ada baca Khadir, Khadara, Khadir. Ha, khilaf juga situ. Jadi ada ulama mengatakan, ada ulama yang mentarjih annahu nabi. Khadir nabi. Nah, sebab itulah kalau kita nak khilaf lah. Sebagai ulama kata Khidir tidak nabi. Ada kata nabi. Kita kata ginilah. Wallahu alam, yang pentingnya ada riwayat yang mengatakan dia tu nabi. Hmm. Sebagaimana akhir kisahnya, wa ma fa'altuhu an amri. Dia kata, aku buat ni, pulah kepala budak ni, tebuk perahu, apa ni, pergi baiki jidar di tembok, apa ni, kepunyaan anak yatim tu bukan kerja aku. Wa ma fa'altuhu an amri. Bukan aku nak buat, tapi aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah sebagai ulama mentarjih Khidir nabi. Saya kata wallahu alam. Wallah, baiklah. Itu yang kita nak bahas. Baik. Panjang lagi perbahasan ini tapi cukuplah. Duk bahas panjang-panjang pun. Yang pentingnya kita sudah tahu bilangan tadi. Bilangan Nabi 311. Ada kata 313, ada kata 315. Bilangan Rasul, maaf, bilangan Rasul 313. Bilangan Nabi berapa? 124,000. 124,000. Sebagian dalam hadis tadilah. Hadis Abi Umamah tadi. Ia menyebut tentang, dia tanya Nabi, kam al-anbiya, berapa bilangan Nabi? Mi'atu alfin, 100,000, wa arba'u, wa isruna alfan, dan 24,000. Maknanya 124,000. Jadi daripada 124,000 tu, 315 zaman ghafiran itu Rasul. Cuma hadis ini dipertikaikan kesahihan ini oleh para ulama. Ada ulama kata diterima, jadi kita kata tak apalah. Sebab itulah kalau ana sebut tentang bilangan para nabi, biasanya ana akan kata itulah riwayat yang ada. Maknanya riwayat yang ada 124,000. Jadi ada setengah ustaz-ustaz yang agak detail, dia kata tak sahih tu. Kita kata itu yang ada riwayat. Wallahu a'lam. Nah, jadi bilangan angka sebenar, bilangan benar, bilangan pun kita tahu. Minhum man qasasna wa minhum lam naqsus. Ada lagi nabi-nabi lain yang tidak dicerita oleh Allah Ta'ala.
Cuma yang ada riwayat 124 ribu. Jadi kalau ada orang terima hadis itu terima. Kalau tak terima pun kita kata benda tu amrun tauqifi. Kita kata wallahu alam. Nah, baiklah. Itu tentang kedudukan hadis. Jadi ada nazam ataupun orang panggil apa ni syair. Syair ni menarik tuan-tuan baca. Yang boleh bahasa Arab tulis, yang boleh cari ikut Arab pun tulis juga. Yang pandai bahasa Arab tolong tadi anda letak di Facebook saya di wall tadi. Untuk mudah nak cari. Dia kata dia punya bilangan dia kata apa ni? Dengar ni. Ha. Hatmun ala kulli di taklifi ma'rifatun. Hatmun ala kulli di taklifi ma'rifatun. Li anbiya'in ala tafdili qad ulimu. Fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun. Min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wahumu. Idris, Hudun, Syuaibun, Salihun, wa kada. Zulkifli Adamu bil Mukhtari qad khutimu. Ha. Siapa dia boleh hafal ni hebat. Hatmun ala kulli dzit taklifi ma'rifatun. Menjadi kewajipan kepada orang mukallaf kena tahu. Apa dia? Li anbiya'in ala tafdili qad ulimu. Setiap nabi itu ada orang yang lebih, ada orang yang rendah sikit darjat, tapi mereka semua nabi telah diketahui. Fi tilka hujjatuna, dalam ayat tilka hujjatuna, ayat tadi, ayat surah yang kita baca tadi, kan? Surah Al-An'am ayat 83 sehingga 87 tadi. Minhum samaniyatun, ada 8 mim ba'di ashrin, selepas daripada 10, 18. Wa yabqa sab'atun wahumu, tinggal lagi 7 orang. Siapa dia? Idrisu. Satu. Hudun, Syuaibun, Salihun, wa kada. Zulkifli, Adam bil Mukhtari, bil Mukhtari, mana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7. Qad khutimu, tamaklah bilangan 25 orang Nabi dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Siapa dia boleh ingat? Sila baca. Yang tak ingat, kita cari lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan kita selamat. Kita dapat mengenali dan kita dapat kelayakan untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya yang lain pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya rasa nak habiskan apa ni bacaan kitab kita ni. Tapi seronoklah, menarik sebab anak duk hafal apa ni hatmun ala kulli zi tak mukallafin tadi. Lama dah kita hafal, jadi saya pun rasa nak kongsi jugalah dengan para jemaah supaya apa ni kita dapat sama-sama manfaatnya daripada apa yang kita bincangkan ini insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, itulah perbincangan tentang bilangan para nabi, bilangan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bilangan para nabi, bilangan para rasul yang ada, yang kita boleh perkenalkan kepada masyarakat. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi itulah para jemaah sekalian, tengok balik kepada kitab kita. Kitab muka surat 92 tadi kita berhenti di ayat. Ayat watil kahujjatuna. Dalam ayat ini ada 18 orang Nabi alaihi wassalatu wassalam. Adapun syarah ayat tentang kenapa pecahan tadi. Kenapa dia mula dengan Ibrahim. Kemudian Allah Ta'ala yutan balik. Wa Nuhan hadaina min qablu. Kemudian dia sebut Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Kemudian mari pula sedia Zakaria, Yahya wa Isa. Naik balik Ismail, wal Yasa' wa Yunus wa Luta. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ayat ini anak dah bahas panjang dalam tafsir kita kepada surah Al-An'am ayat 83 dan ayat 87 ini. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh rujuk balik di sana. Anak tak bersedia untuk ulang di sini kerana takut lari dia punya apa ini perbincangan kita di sini. Alhamdulillah. Baiklah. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan darjat sebahagian para nabi di atas sebahagian yang lain. Mana dalil dia? Dalil dia firman Allah taala walaqad dalilnya walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin ala ba'dhin, dan sesungguhnya kami telah melebihkan sebahagian nabi-nabi atas sebahagian lain.
Tak sama kan. Tadi Nabi Musa dengan Harun pun beza dah. Tinggi darjat Musa. Nak apa lagi? Nabi Zakaria contohnya. Nak banding dengan Nabi Sulaiman. Berbeza. Jadi Nabi Daud dengan anak dia Sulaiman pun berbeza. Jadi ada Nabi yang Allah Ta'ala sebut mereka, detail cerita mereka, dan juga kedudukan mereka. Dan ada Nabi yang hanya disebut selari saja. Dan ada langsung tak disebut. Jadi itu jelas lah. Ha, tapi kalau nak banding Nabi dengan orang lain, Nabi lah hebat dah. Tapi nak banding, yang kita panggil, berbanding Nabi dengan Nabi. Baru betul dia punya perbandingan. Ada sebuah buku yang saya usahakan. Mana buku ni? Tajuk dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi anbiya yang lain. 41 kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi anbiya Nabi yang lain. Nabi sama Nabi, 41 kelebihan dia. Itu yang sahih. Yang campur-campur riwayat banyak lagi. Khasaisul Mustafa, ciri-ciri keistimewaan Nabi banyak lagi. Jadi kita kata kita ambil yang itu dulu. Allah Ta'ala juga telah melebihkan derajat sebahagian Rasul di atas sebahagian lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Rasul-Rasul kami lebihkan sebahagian daripada mereka di atas sebahagian lain dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Jadi ada Rasul demikian. Kita kata Alhamdulillah. Hmm. Walaqad faddalna ba'dan nabi tadi ayat surah Al-Isra ayat 55, surah Al-Isra ayat 55. Dan yang paling afdal di kalangan mereka ialah ulul azmi, ulul azmi. Apa dia makna ulul azmi? Rasul-rasul yang berdepan dengan kaum dia dan dia di kalau dalam bahasa kita sekarang ni dia panggil rasul kanan lah. Nak kira agak jadi orang kuat berdepan dengan kaum dia. Dari kalangan rasul. Mereka itu siapa dia? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Taala sebut jawatan mereka, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Jika demikian akibat orang-orang kafir yang menentangmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati dari kalangan rasul-rasul yang terdahulu daripadanya. Jadi surah Al-Aqaf ayat 35 firmanullah taala yang ini. Wa iz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhazna minhum mitsaqan ghalidha. Tengok ini ayat ni menjadi dalil kepada ulul azmi yang disebut tadi. Maksudnya dan ingatlah ketika kami mengambil dari nabi-nabi umumnya perjanjian setia. Jadi perjanjian setia dengan nabi-nabi mereka dan khususnya perjanjian setia mereka dan khususnya di engkau sendiri bermula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi, kemudian diikuti dengan Nabi Nuh, Ibrahim, Musa serta Nabi Isa anak Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian setia lagi teguh bagi menyempurnakan apa yang ditugaskan kepada mereka. Jadi ini dipanggil kedudukan para nabi alaihi wassalatu wassalam yang begitu hebat, yang begitu mantap. Suratul Ahzab ayat 7. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasul yang paling mulia, penutup sekalian nabi. Imam, pemimpin orang-orang bertakwa. Penghulu sekalian anak Adam, imam kepada semua nabi-nabi ketika berhimpun di mahsyar dan juru cakap mereka ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Pemilik maqam al-mahmud. Maqam ini darjah syafaat yang tertinggi sekali. Iaitulah kedudukan tertinggi yang menjadi impian semua kaum yang terdahulu dan yang kemudian. Pemilik liwa'ul hamdi. Liwa'ul hamdi, bendera yang terpuji, panji-panji yang terpuji di akhirat esok. Kolam, dia panggil haud. Tulis, kolam tu makna haud, kolam Nabi.
yang dikunjungi pada hari akhirat esok, kolam Nabi yang dikunjungi pada hari akhirat esok. Uh, Bila ke kolam ini? Jawabnya di mahsyar. Ketika kita berlagak, mana-mana orang yang sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia minum minum je, dia tak dahaga lagi di mahsyar. Sehinggalah dia dapat nikmat syurga nanti biiznillah azza wa jalla. Yang kita bimbangnya kita tak dapat masuk dalam ke kolam itu yang kita bimbang. Yang kita bimbangnya kita tak dapat masuk ke kolam dengan sebab apa? Dengan sebab kita pergi buat benda karut marut. Itu yang kita takut sekarang ni. Wal-iyazubillah. Jadi kita kena usahalah para jemaah sekalian supaya kita buatlah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak dihalau daripada kolam. Jadi cerita kolam ni insya-Allah kita akan sampai di tempatnya nanti kita akan cerita panjang bab kolam. Hmm. Jadi bila kita dia ada dua kolam, satu lagi pergi kolam haud di mahsyar, satu lagi kausar, itu dalam syurga. Hmm. Baiklah para jemaah sekalian, kita teruskan lagi apa kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang mulia ini. Nah, pemberi syafaat pada hari kiamat. Ini Rasulullah dia panggil asy-syafa'atul uzma, syafaat yang tertinggi sekali diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mempunyai segala keutamaan dan kelebihan. Duduk siapa? Duduk di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Nabi nak mengatasi dia. Apa lagi ni? Menjadikan eh, Allah Ta'ala mengutusnya dengan bawa syariat agama yang paling mulia, menjadikan umatnya sebaik-baik umat dari kalangan umat manusia. Allah Ta'ala telah menghimpunkan kepada Nabi SAW umatnya segala kebaikan dan kemuliaan yang membezakannya dengan orang-orang sebelum mereka, dan mereka adalah umat yang terakhir dijadikan dan terawal dibangkitkan. Jadi kita ni dalam hadis Nabi kata nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah, nahnu al-akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah, nahnu al-akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Mana kita ni umat yang terakhir keluar ke dunia. Umat yang terakhir keluar ke dunia, tapi kitalah orang yang terawal di akhirat esok keluar untuk menyelesaikan masalah, dan orang yang awal sampai ke syurga kita kata alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka itulah. Kita berdoa kepada Allah SWT dengan amalan kita, dengan cinta kita kepada Nabi dan sunnahnya, dengan kita mengajak manusia kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah dan khurafat. Hmm. Uh, jadi di antara kitab yang menarik, ya, kitab ini adalah kitab 41 kelebihan Nabi. 41 kelebihan Nabi kena baca. Sebab kitab ni kecil je. 41 kelebihan Nabi. Kitabnya kecil, tapi mempunyai 41 kelebihan. Kitabnya kecil, tapi merangkumi kelebihan yang besar. Ini kitab, alhamdulillah, kita dapat dah. Tulis. Kitab ni ada, diterbit oleh Telaga Biru, diterjemah oleh Abu Anas, nama dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah. Dalam ni asal kitab nama dia Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul, ditulis oleh Imam Izzuddin Abdul Salam. Abu Anas tolong tolong terjemahkan dan disebarkan supaya menjadi rujukan kepada masyarakat. Kita kata alhamdulillah. Kalau kita nak bacalah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis fuddiltu alal anbiya bisit, aku dilebihkan oleh Allah Taala mengatasi para nabi yang lain dengan 6 perkara. Jadi panjanglah, kita tak detailkan di sini. InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok syarahana kepada kitab ni detail. Berapa kali kita buat daurah dan berapa kali kita syarah secara orang panggil satu persatu. Alhamdulillah. Hadis ini riwayat Muslim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat. Aku ni penghulu, yakni ketua anak Adam pada hari kiamat.
Wa biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah. Di tangan aku ni ada panji-panji kemuliaan pada hari kiamat. Wala fakhra. Aku bukan sombong. Nabi kata aku bukan sombong. Aku bercakap itu atas dasar itu jawatan saya. Itu jawatan aku. Alhamdulillah. Wa ma min nabiyyin yauma izin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Tidak terkecuali seorang nabi pun pada hari kiamat, walaupun Nabi Adam, tu aku sendiri, juga orang lain pada hari itu, kecuali semuanya berada di bawah panjiku pada hari kiamat. Jadi, maka nabilah yang terbaik, yang teratas sekali dari kalangan para nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kedudukan kedua selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang paling tinggi sekali Nabi sallallahu alaihi. Yang kedua ulul azmi minar rusul. Nabi Ibrahim yang diberi gelaran Khalilur Rahman, Khalilur Rahman, mana kekasih Tuhan. Rasulullah dan Nabi Ibrahim ialah yang paling afdal di kalangan ulul azmi. Kemudian diikuti oleh tiga orang rasul yang seterusnya. Siapa dia? Nuh, Musa dan Nabi Isa. Alhamdulillah. Tamatlah secara ringkas. Tuan-tuan boleh cari dalam kitab 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, insya-Allah. Baiklah, kita ada masa sikit. Kita pindah kepada tajuk mukjizat dan tanda-tanda kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat dan tanda-tanda kebenaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia mukjizat? Mukjizat ni, tengok dalam kitab tu. Ada huraian di situ. Allah Subhanahu Wa Taala telah menguatkan. Allah Taala telah menguatkan dakwah para rasul dengan tanda-tanda yang besar dan mukjizat yang nyata sebagai hujah yang menguatkan atau keperluan yang diperlukan. Jadi setiap nabi mesti ada satu mukjizat yang pelik. Biasanya Allah Taala nak uji manusia ni, mukjizat nabi tu dia bawa mari dalam bentuk yang hampir dengan permainan masyarakat pada masa itu. Kita tengok nanti cara ringkas, insya-Allah. Jadi, seperti Al-Quran. Zaman Nabi, Al-Quran paling besar sekali. Sebab apa? Sebab puak-puak apa ni, Quraisy ni, dia panggil Bulaghaul Arab, puak-puak ahli balaghah, ahli sastrawan, pemain bahasa yang begitu hebat, maka Tuhan turun Quran. Cabar dia. Kalau boleh lawan Quran, mari. Tak terlawan. Terbelahnya bulan. Tongkat menjadi ular. Macam Nabi Musa. Menjadikan burung daripada tanah. Siapa dia? Nabi Isa. Dan sebagainya. Mukjizat ini berlaku dengan cara yang luar biasa. Iaitu menjadi dalil terhadap kebenaran dakwaan bahawa mereka adalah Nabi yang benar. Itu untuk Nabi. Untuk Nabi dia panggil mukjizat. Kalau bukan Nabi, kalau ada benda khawarik, benda yang pelik, itu dia panggil karamah. Karamah. Karamah pula ialah menjadi dalil pada kebenaran pengikut Nabi yang benar. Tapi zaman kita ini tak tahulah karamah ke, bahasa jenis kelentomah ke, banyak kelentonya. Dia kata dia ni ada benda pelik-pelik, padahalnya kadang-kadang tengah tu main sihir. Nak suruh orang percaya ke dia. Macam-macam lah. Firman Allah Ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Demi sungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang nyata. Surah Al-Hadid ayat 25. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma misluhu umina au amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Maksudnya, tidak ada seorang pun nabi yang diutuskan di kalangan para nabi kecuali Allah Ta'ala telah memberikan pada mereka tanda-tanda mukjizat yang akan menjadikan manusia mempercayai. Mana bila orang tengok, jadi. Contoh macam mana contohnya? Nabi Musa alaihissalam. Oleh kerana zaman Nabi Musa ni, mengikut dalam riwayat ahli tafsir kata ada 15,000 pemain sihir
di zaman Firaun tu, 15,000. Wallahu a'lam dari sudut bilangan tu. Tapi bila Nabi Musa berdepan dengan ahli sihir yang dijemput oleh Firaun untuk berlawan dengan Musa, nah, Nabi ahli sihir tanya Musa, siapa dia campak dulu? Musa kata, kau campak dululah. Bapakmu ramai, aku seorang je. Dan aku seorang, kau ramai, campak dulu. Masing-masing campak. Dia punya tali. Tum, tum, tum. Nyek, jadi ular lidi. Ular kecil-kecil ya jadi. Ya, sampai Nabi Musa, tang, dia lampat. Dia lontar, dia punya tongkat. Fuh, jadi ular besar. Diseduk habis tali-tali itu. Mengikut ilmu sihir, sihir tak makan sihir. Tak boleh makan kawan. Maka mereka mengakui bahawa apa yang dicampur oleh Musa ini bukan sihir. Ini mukjizat. Sebab tu ahli sihir amanah beriman kepada aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dengan Tuhan Harun. Terus mereka sujud pada Allah Taala. Ha, uh, seperti apa ni? Apa yang berlaku? Jadi Nabi terkejut dia punya Firaun. Oi, amantum bihi qabla an azalakum. Aku tak izin kau dah. Wah, sudah. Jadi pada ketika itulah baru kita nampak bahawa orang boleh terima. Banyak lagi lah mukjizat-mukjizat lain panjang lah kalau kita nak masuk mukjizat. Jadi kata Nabi SAW, hmm, uh, mukjizat yang diterima tadi akan menjadikan manusia mempercayainya. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku ialah wahyu yang Allah telah sampaikan kepadaku. Uh, uh, Sesungguhnya yang diberikan kepadaku ialah wahyu yang Allah telah sampaikan kepadaku. Dan aku berharap akan mendapat pengikut yang paling ramai pada hari kiamat nanti. Memang pun pengikut Nabi sallallahu paling ramai di ke syurga nanti. Allah maja'alna minhum ya rabbal alamin, jadikan kami di kalangan orang hamba-hamba yang layak ke syurga dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada pun cerita mukjizat, alhamdulillah, sebuah buku yang saya terjemahkan, nama dia Tahzib As-Sirah. Nah, ambil buku ni, Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah ni. Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah. Cari cantik kita ni. Ada di bab yang terakhir dia panggil bab mukjizat Nabi. Tengok ni, mukjizat Nabi ni ada ha, muka surat 61. Tengok dalam buku ni muka surat 61. Imam Nawawi dah senaraikan di sini ada 50. 50, 55 mukjizat. 55 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala anugerahkan kepada dia. Tongkat apa ni, makanan sedikit jadi banyak, air keluar dari jari, apa lagi, bulan terbelah, macam-macam cerita. Tapi yang kekalnya sekarang, yang kekalnya lah ni hanyalah satu, iaitulah mukjizat Al-Khalidah Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan boleh carilah dalam kitab kita ni. InsyaAllah menarik. Kita Tahzibus Sirah boleh cari. Kita kata alhamdulillah, itulah nikmat yang terbaik apabila kita belajar ilmu tentang Allah, tentang Rasul melalui cara yang ringkas berdasarkan pada Quran dan hadis. Kita kata simple je, tapi insya-Allah kita dapat maklumat yang baik. Jadi para jemaah sekalian, setakat itulah dulu perbincangan kita pada sesi ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, muka surat 96, beriman dengan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita fokuskan kepada untuk Nabi je dalam siri yang akan datang insya-Allah. Uh, ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, kita tamatkan majlis kita ni, kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.